نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري استعمل به جسدي وحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله terafa'ana bersyukur. Terima kasih kita Allah Ta'ala pada pagi ini dapat kita sambung Al-Jawhar Al-Mawhub. Kata apa ni? Berkaitan dengan kelebihan salat duha, kelebihan salat sunat. Setelah kita selesai tengok kelebihan salat sunat, masuk kita kelebihan khususnya salat duha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Syaqiq al-Bakhi, kata Syaqiq al-Bakhi, kami tuntut akan 5 perkara. Kami nak 5 perkara. Maka kami dapatkan dia di dalam 5 perkara. Nak 5 perkara, dapat 5 perkara tu dalam 5 perkara. Kami tuntut akan nur dalam kubur. Maka kami dapatkan dia dalam berdiri sembahyang pada malam. Siapa nak kubur dia bercahaya nanti, maka dia banyakkan sembahyang malam. Kerana kalau dia sembahyang malam, kan waktu tu gelap. Orang lain tidur. Orang lain tidur, tapi dia bangun untuk sembahyang. Maka Allah akan terangkan kubur dia nanti. Dalam kubur ni gelap. Maka siapa yang nak nur, siapa yang nak cahaya dalam kubur, kuburnya bercahaya, maka berdirilah sembahyang malam, tengah-tengah malam tu. Orang lain pakat-pakat tidur, dia berdiri untuk sembahyang malam. Kami tuntut akan jawab soal mungkar nakir. Maka kami dapatkan dia pada membaca Quran. Bimbang takut soal mungkar nakir boleh jawab ke tak boleh jawab. Macam mana kalau kita bimbang? Maka caranya adalah banyakkan membaca Quran. InsyaAllah boleh jawab soalan mungkar nakir nanti. Dan kami tuntut akan lalu atas sirat. Kita risau tentang titian sirat. Yang mana titian sirat ni menyeberangi di antara mahsyar ke syurga. Menyeberangi itu satu jambatan yang mana kalau silap-silap jatuh tu masuk neraka. Masuk neraka. Bimbang. Jadi dahlah jalan tu dia tengok orang juga. Bagi orang yang beriman, jambatan tu macam highway besar. Bagi orang kafir tak sempat nak lalu dah jatuh. Tu bagi orang tengok orang. Ada orang yang lalu separuh jalan jatuh. Dalam duk jalan tu ada cangkuk daripada bawah. Bawah tu neraka, ada cangkuk. Masa nak lalu kot jambatan tu dia ada cangkuk. Cangkuk tu akan keluar ke bawah, cangkuk orang yang duduk berjalan tu. Jadi bukan sahaja risau tentang titian sirat tu, nak berjalan takut jatuh. Risau juga cangkuk daripada bawah. Risaulah kita. Jadi kita tuntut daripada selamat ketika meniti titian sirat. Macam mana nak selamat? Maka kami dapat akan dia pada puasa. Banyakkan puasa maka boleh selamat. Maka kami tuntut akan berkat pada rezeki. Dah habis dapat tadi lah. Titian sirat, banyakkan puasa. Bimbang soal mungkar nakir, banyakkan baca Quran. Bimbang takut kubur tu gelap,
banyakkan solat malam. Dan kami tuntut akan berkat pada rezeki. Kita nak keberkatan rezeki. Nak keberkatan rezeki. Jumpa ke tak? 83, 84. Nak masuk zakat, sebelum zakat. Sebelum buat zakat, sebelum lah. Okay? Dan kami tuntut akan berkat pada rezeki. Kenapa ada orang dapat banyak rezeki yang dia dapat, tapi tak cukup. Ada orang rezeki dia biasa-biasa je, tak banyak pun. Anak dia lagi ramai, tapi cukup aja dia. Kerana apa? Kerana tak ada berkat. Berkat ni tak ada dalam sains dan teknologi. Tak ada. Dia percaya je berkat ni. Jadi, kadang-kadang orang tu kita tengok rezeki dia, kalau gaji dia tak banyak pun. Tapi tiap-tiap bulan cukup je, hidup dia tenang je. Ada orang tu boleh datang masjid surau tiap-tiap malam. Ada orang gaji banyak, tapi tak sempat, masa dia sentiasa tak cukup. Duit dia pun sentiasa tak cukup. Itu antara duit tak berkat lah. Tak cukup je. Kalau duit dapat banyak, anak sakit, isteri sakit, dia sikit-sikit pergi klinik, sikit-sikit pergi klinik. Yang gaji tak berapa sangat ni, tapi berkat. Anak ni okey, tak sakit mana pun. Kalau setakat demam tu, biar makan-makan Panadol gitu je. Setakat sesama tu, makan-makan gitu je. Tahu-tahu dah sembuh dah. Itu antara rezeki yang berkat. Kalau lah gaji dia RM50 sehari sekali pun, anak 8 orang sekali pun cukup aja. Ada orang gaji sehari tu lebih RM100, RM200 sehari. Anak tu 3 orang, tak cukup. Tak ada berkat tu. Jadi yang kita nak pada rezeki kita berkat. Maka macam mana nak dapat? Maka kami dapat akan dia pada sembahyang sunat duha. Banyakkan solat sunat duha, murah rezeki. Sebab susah nak solat duha ni. Sebab solat tu pertama sunat, dia dilakukan pada pagi, yang ketika tu sibuk nak kerja. Maka susah nak lakukan solat duha. Bagi orang yang dapat lakukan solat duha, maka murah ataupun berkat rezekinya. Mari kita tengok kelebihan solat duha. Riwayat daripada Umar bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada neneknya, datuk lah maknanya, daripada Nabi SAW. Jadi kalau maknanya Umar bin Shu'aib ni ada ayah, ayah dia ada ayah, mana datuk dia. Datuk dia kata, datuk dia dengar daripada Nabi SAW. Barang siapa, kalau ini maknanya ni sahabat tabi'in, tabi'in lah, Umar bin Shu'aib ni. Barang siapa sembahyang sunat duha 12 rakaat. Allah, banyak ni 12 rakaat ni. Dibaca pada tiap-tiap rakaat Fatihah, kan tiap rakaat kan wajib baca Fatihah. Dan ayatul kursi. Surah apa ada panggil ayat kursi kan? Rakaat pertama. Dan kul huwallahu ahad, rakaat yang kedua. 3 kali. Mana kul huwallahu ahad tu 3 kali, ayat kursi tu sekali. Ayat kursi rakaat pertama, kul huwallahu ahad tu rakaat kedua. Baca pula 3 kali. Buat pula begitulah 2 rakaat sebanyak 12 rakaat, maknanya 6 kali sembahyang. 6 kali takbiratul ihram, 6 kali salam. 12 rakaat. Apa dapat? Niscaya turun daripada langit 70,000 malaikat. Banyaknya malaikat turun. Malaikat ni daripada cahaya, dia turun banyak tu tak ada apa pun. Serta mereka itu beberapa kertas putih. Malaikat tu bawa kertas putih sekali. Dan beberapa kalam, pena-pena daripada nur. Menyurat mereka itu, mereka tulis, baginya akan beberapa kebajikan hingga hari tiup sangkakala.
Ditulis kebaikan sampai kiamat bagi dia ni. Maka apabila adalah pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat akan datang oleh dia oleh segala malaikat tu, malaikat yang tulis tadi kebaikan untuk dia, serta tiap-tiap satu malaikat itu pakaian dan hadiah. Malaikat tu bawa datang pakaian dan bawa datang hadiah. Maka berdiri mereka itu pada kuburnya dan berkata mereka itu, ketika hari kiamat, maknanya tiupan sangkakala yang kedua, datang malaikat bawa pakaian dan hadiah. Maka berdiri mereka itu pada kuburnya ketika tiupan sangkakala yang kedua, dan berkata mereka itu, hai sahibu qabri, wahai penghuni kubur. Macam itulah. Wahai penghuni kubur, wahai orang kubur, wahai mati duduk kubur ni, bangkit olehmu, bangun dengan izin Allah. Maka bahawasanya engkau daripada orang yang amin, yang selamat, yang sejahtera. Kita tahu kita dibangkitkan dekat padang mahsyar nanti dalam keadaan sangat haus dan dalam keadaan telanjang bogeh. Maka Nabi kata, sesiapa yang nak tak haus lah, nak menghilangkan lapar dan dahaga dia tu, hendaklah dia memberi makan kepada orang ketika dia hidup di atas dunia. Maka Allah akan memberi dia makan nanti. Dan telanjang, pakai telanjang. Siapa yang nak dapat pakaian, hendaklah dia memberi pakaian kepada orang lain ketika di atas dunia. Maka Allah akan bagi pakaian. Dan antara cara untuk dapat pakaian daripada telanjang tadi adalah ni, sembahyang duha. Maka malaikat akan bawa datang pakaian. Jadi tak telanjang lah. Telanjang nanti kat padang mahsyar nanti. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang duha, tiada disurat akan dia, siapa sembahyang duha, tidak ditulis akan dia daripada orang yang lalai. Dia tidak termasuk orang yang lalai. Kita ni lalai kita ni. Maka tak termasuk orang yang lalai. Siapa yang sembahyang duha. Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat duha, ditulis akan dia daripada orang yang mukhbitin, iaitu orang yang tenang, lagi khusyuk, sembahyang 4 rakaat. Barang siapa sembahyang 6 rakaat duha, disurat akan dia, kelebihan dia akan jadi apa? Daripada orang yang qanitin. Qanitin ni orang yang patuh. Atau 8 rakaat. Siapa sembahyang duha 8 rakaat, disurat akan dia daripada orang yang faizin, iaitu orang-orang yang berjaya. Memang betul pun. Kalau kita tanya kan, orang-orang yang berjaya tu, diorang banyak solat duha. Ya. Kalau kita tengok orang-orang kaya-kaya, jutawan ni, yang ingat agama lah. Ada orang semayang pun tidak, jutawan juga. Allah bagi je. Kadang-kadang Allah bagi kesenangan dekat dia tu dengan bertujuan untuk dia lebih jauh daripada Allah. Dia makin lupa, makin tak peduli pada agama. Tapi ada orang, dia peduli pada agama. Senang hidup dia. Bila kita tanya apa dia kata sebenarnya dia berniaga macam orang lain juga. Dia hidup macam orang lain je. Tapi bezanya dia sembahyang duha. Dia kata, senang lah macam tu. Senang buat lah, try lah buat. Satu hari 8 rakaat sembahyang duha. Boleh tak boleh? Susah tau. Kalau orang kerja pejabat tu, masa bila nak sembahyang duha? Sebelum pergi kerja. Nak pergi kerja pukul apa? Pukul 8 lah. Nak sembahyang duha pukul apa? Nak buat 8 rakaat tu. Ingat senang, susah. Nak buat 2 rakaat pun susah. Ini kan nak buat 8 rakaat sembahyang duha. Malah sekarang ni lagi risau, bukan sembahyang duha, sembahyang fardu pun tak buat lah. Atau 10 rakaat sembahyang duha, tiada disurat atasnya demikian hari itu suatu dosa. Iya ke? Siapa sembahyang duha 10 rakaat, maka pada hari itu dia terhindar daripada buat dosa. Iya ke? Try lah buat. Lepas dia sembahyang duha 10 rakaat, agak-agak dia mengumpat tak? Agak-agak dia kalau dia rasuah tak?
Ikut agak-agak dia semayang duha 10 rakaat, agak-agak dia tinggal semayang zuhur. Semayang duha dia boleh buat 10 rakaat. Takkan dia duha zuhur dia tinggal. Zuhur tu wajib. Susahlah sekarang nak buat. Dan barang siapa sembahyang akan dia 12 rakaat sembahyang duha, memperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah, satu istana di dalam syurga. Dan pada satu riwayat, syurga tadi dibuat daripada emas. Percayalah. Itu kelebihan sembahyang duha. Dan daripada Nabi SAW, disurat bagi seorang lelaki pada 2 rakaat sunat duha itu 1000-1000 kebajikan. Ini pun kelebihan dia lagi. Seorang lelaki yang melakukan solat duha 2 rakaat akan ditulis baginya 1000-1000, sejuta lah kebajikan. Dan kata Imam Nawawi di dalam Ar-Rawdah, yang afdal sunat duha itu 8 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Paling terbaik sembahyang duha adalah 8 rakaat, tapi maksimum sembahyang duha adalah 12 rakaat. Dan tersebut di dalam Syarah Muhazzab, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Yang muktamadnya duha 8 rakaat aja. Habis tu ada yang buat 10, ada yang buat 12. Kalau pada mazhab Syafi'i, yang lagi 2 ataupun lagi 4, 2 atau 4 ada semai sunat isyraq, solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq adalah solat sunat beberapa minit setelah jam berbunyi. Jam yang tulis syuruk. Syuruk berapa? Kita pukul berapa syuruk? Syuruk 72 minit. Lebih kurang kot. Kat sini tulis 72 minit. Syuruk tu maksud habis subuh. 72 minit habis subuh. Ada orang lepas 72 minit bunyi tak-tak-tak dia pergi sembahyang. Sedangkan waktu tu waktu haram sembahyang. Nak sembahyang solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq bukan waktu tu. Solat sunat isyraq yang terbaik adalah 24 hingga 26 minit selepas itu. Maknanya kalau sekarang 72 minit, maknanya lebih kurang pukul 7.30 baru solat sunat isyraq. Bukan lepas bunyi. Itu yang terbaik lah. Tapi pendapat ulama yang paling cepat 4 minit setelah bunyi jam. Setelah subuh, setelah habis subuh tambah 4 minit. Kalau sekarang 72, mana 76 minit, 78 minit, 7.10 boleh sembahyang solat sunat isyraq lah. Tapi yang terbaik nak elak daripada khilaf 24 minit setelah matahari segala. 24 minit hingga 26 minit setelah habis subuh. Kalau subuh habis pukul 7, makna 7.26. Kalau subuh habis pukul 7.30, makna pukul 7.56 baru solat sunat isyraq. Bagi yang nak buat 12 rakaat, bagi yang nak buat duha 8 rakaat aja, dia tak nak solat sunat isyraq, dia boleh solat sunat duha. Kerana solat sunat isyraq ni boleh dilakukan setelah habis waktu subuh dan ditambah 26 minit, itu waktu afdal. Itulah solat sunat isyraq. Dia punya masa solat sunat isyraq tu lebih kurang 5 hingga 10 minit aja. Lepas tu tak ada dah, lepas tu duha. Jadi solat sunat isyraq adalah awal duha, iaitu 24 hingga 26 minit setelah habis subuh. Macam mana kalau dia kata tak apa, tak sempat nak ambil pendapat yang mengatakan 4 minit setelah habis subuh, bolehlah juga. Ambil lah lebih kurang 4 minit. Jangan bunyi je terus sembahyang. Jangan, waktu tu haram sembahyang. Waktu haram sembahyang. Waktu tu setan tengah duduk dekat matahari. Bukan duduk dekat matahari, dia tengok matahari, dia duduk situ. Dan dia letak tanduk dia, setan ni betul-betul tengah matahari tu. Seolah-olah matahari tu dekat tengah-tengah atas kepala dia. Tapi bukan dia duduk dekat matahari. Matahari straight tu dia duduk itu. Jadi matahari naik macam tu. Sebab tu tak boleh sembahyang waktu, seolah-olah macam sembah setan, tapi taklah sembah. Sebab tu waktu haram untuk solat. Ada orang salah faham, bila bunyi je dia solat. Dia kata solat sunat isyraq. Kan syuruk tu isyraq lah. Kan, silap. Yang terbaik tunggu 26 minit. Kalau tak pun ambil 4 minit lah minimum. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang duha, bukan, ada kata Imam Nawawi tadi, dan tersebut di dalam Syarah Muhazzab sebanyak-banyaknya 8 rakaat, dan waktunya daripada naik matahari hingga berdiri matahari. Naik matahari sehingga berdiri matahari. Naik matahari ini duha. Berdiri matahari ini maksudnya
Zuhur. Berdiri tu maknanya matahari betul-betul atas kepala. Ketika matahari betul-betul atas kepala tu waktu haram solat juga. Tapi waktu tu sekejap sangat. Ada ulama kata seminit hingga 4 minit aja. Haram juga. Ketika matahari betul-betul atas kepala yang dipanggil istiwa. Beberapa minit sebelum zuhur. Waktu tu waktu haram. Ada yang kata seminit, ada yang kata 4 minit. Waktu tu haram. Haram untuk sembahyang sunat pada waktu itu dan haram untuk menguburkan mayat pada waktu itu. Tapi pendek sangat. Seminit hingga 4 minit aja. Kecuali hari Jumaat, dia tak kira. Hari Jumaat boleh, dia tak ada waktu haram. Walaupun ketika istiwa, walaupun ketika matahari betul-betul tepat atas kepala, walaupun lagi beberapa minit sebelum masuk zuhur, tetap juga boleh sembahyang hari Jumaat. Ataupun di Mekah dan Madinah. Dua tanah haram, dia tak ada waktu haram. Bila-bila boleh nak sembahyang. Di tanah haram, Mekah, Madinah dan ketika hari Jumaat. Sembahyang ajalah. Tapi selain pada waktu itu, ketika matahari betul-betul atas kepala, waktu itu haram. Lebih kurang 1 hingga 4 minit sebelum zuhur. Lebih kurang. Jadi, kadang ulama kita biasa sembahyang sunat sebelum sembahyang Jumaat tu kan. Ulama tak hari Jumaat, kecuali hari Jumaat. Jumaat tak ada masalah. Dia panggil waktu istiwa. Waktu matahari betul-betul atas kepala. Itu pun solat sunat. Contoh solat hajat tak boleh. Solat istikharah, solat tahiyatul masjid boleh, solat sunat wuduk boleh. Dia tak boleh solat sunat yang berstatus mutlak. Mengatakan dia Imam Nawawi di dalam Raudah, dan waktu yang dipilihnya sehingga serubuk hari. Yang paling cantik sekali sembahyang duha adalah serubuk, 1/4 hari. 1/4 hari. Apa jam 1/4 hari? Serubuk hari. 1/4 hari. Hari itu berapa jam? Hari itu maksud siang hari ya. Berapa jam? Pukul 7, 8, 9. Bukan. Dia kira subuh. Subuh pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu kira malam tak? Berapa tadi? 13 jam. 13 jam Kan betul? Salah saya. 7 sampai 13 jam. 13 bagi 4. Kalau 12 bagi 4. 3 jam 3 jam lebih. 3 jam lebih. 3 jam lebih pukul 6 tambah 3 jam 6, 7, 8, 9. Pukul 9 pagi lebih-lebih gitulah. Lebih kurang. Itu paling waktu terbaik kata Imam Nawawi untuk sembahyang duha. Nak sembahyang sebelum tu pun boleh. Cuma yang terbaik lebih kurang pukul 9. Itu serubuk 1/4 hari. Dan apa tersebut di dalam awarif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berdiri hamba kepada sembahyang yang maktubah. Sembahyang maktubah ni sembahyang wajib, sembahyang fardu 5 waktu. Okey? Oh ni dah habis dah, sembahyang duha dah habis. Oh gitu je kelebihan sembahyang duha. Oh tak ada dah sembahyang duha. Habis. Habislah berkaitan sembahyang duha. Masuk kita sembahyang fardu 5 waktu pula. Apabila berdiri hamba kepada sembahyang yang maktubah, sembahyang fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Padahal berhadap ia atas Allah Taala dengan hatinya, sembahyang dengan ikhlas sungguh-sungguh. Hatinya ikhlas, pendengarannya ikhlas, penglihatannya ikhlas. Berpaling daripada sembahyangnya lepas habis sembahyang, sungguhnya keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Itu kelebihan sembahyang dengan ikhlas. Dan hendaklah takut akan sebagai takut daripada mendahului akan imam pada rukuknya. Masuk hukum fiqh. Kan saya sebut kan, kitab ni special. Dia ada berkaitan dengan fadail amal. Macam kita baca kitab fadail amal je, kelebihan puas, boring dengar. Dia masuk cerita tentang sirah. Cerita, seronok pula dengar cerita-cerita dulu. Habis lepas tu dia masuk berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Dia masuk berkaitan hukum tauhid. Dia pusing. Jadi tak boring baca kitab ni. Kalau setengah-setengah kitab tu, kalau kita cerita tentang kelebihan-kelebihan sembahyang, semua kelebihan dan sampai habis kitab kan. Kadang-kadang puas agak. Kalau ada berkaitan dengan hukum hakam kitab tu hukum daripada awal sampai akhir. Kalau kitab tauhid awal sampai akhir. Yang ni dicampur. Yang tadi kita baca ni semua kelebihan. Masuk hukum hakam pula.
Ini hukum fiqh pula ni. Hukum fiqh pula. Dan hendaklah takut akan sebagai takut daripada mendahului akan imam pada rukuknya. Dia kata orang yang sembahyang ni orang yang sembahyang jemaah. Wahai orang yang sembahyang jemaah, takutlah olehmu. Takut apa? Jangan mendahului akan imam pada rukuknya. Jangan imam tak rukuk lagi, mu rukuk dah. Jangan, dia pesan. Sujudnya, jangan imam tak sujud lagi, mu sujud dah wahai makmum. Dan berdirinya, jangan imam angkat kepala daripada sujud nak ke berdiri, mu angkat kepala dah. Sedangkan imam belum angkat lagi kepala untuk berdiri. Kenapa? Maka bahawasanya demikian itu maksiat. Oh, maksiat tu berdosa. Ingatkan maksiat-maksiat ni dedah aurat. Buat dosa maksiat, mengumpat, buat maksiat, berzina. Ingat itu je maksiat. Yalah, itu pun maksiat. Yang ni pun maksiat. Maksiat ni dia panggil maksiat dalam rupa kebaikan. Dia maksiat tapi nampak macam baik, iaitu sembahyang, tapi maksiat. Maksiat pula yang qabihah, yang keji. Maksiat yang qabihah, maksiat yang keji. Apa dia? Dia angkat kepala sebelum imam angkat kepala. Ramai orang buat ini. Dia ada dua keadaan yang keji. Yang pertama, yang qabihah, maksiat yang keji ini yang pertama, dia bergerak sebelum imam bergerak. Ada dua. Dalam ni tulis satu je, sebenarnya dia ada dua. Yang pertama, imam tak sampai lagi ke mana imam nak pergi, dia gerak dah. Itu keji juga. Biasanya yang jauh-jauh lah, yang rukuk i'tidal tak sempat nak kejar imam. Sebab dia pendek. Yang boleh kejar imam ketika imam nak sujud sebab dia jauh. Dan ketika imam angkat kepala nak berdiri, jauh. Kalau imam angkat kepala nak duduk di antara dua sujud, payah nak kejar imam sebab dekat tak tahu sampai dah. Yang biasa jadi dekat imam nak sujud dan dekat imam daripada sujud nak bangun. Sebelum imam sampai, dia gerak dah. Bagi orang yang macam ni, keji juga tapi tak berdosa. Tak ada ancaman apa-apa, cuma luput pahala jemaah. Sepatut dapat 27, dia jadi dapat 1. Imam bergerak untuk sujud, baru imam gerak ni. Begini baru dia dah gerak. Makmum tadi nampak macam okey lah, sebab dia bukan potong imam pun. Imam gerak separuh dah. Lutut imam dah sampai dekat lantai, baru aku gerak. Kepala imam, dahi imam dah sampai dekat lantai, aku baru lutut sampai lantai. Jadi bukan potong imam pun. Okey apa? Tak okey. Keji ke? Keji. Berdosa tak? Tak berdosa. Ada ancaman neraka ke apa ke? Tak ada ancaman neraka. Habis tu, biarlah. Luput pahala jemaah. Elok-elok 27, dapat 1 je. Ramai orang buat gitu. Semayang letih-letih. Balik rumah, daripada balik kerja sampai rumah, tengok pukul 7. Mandi laju-laju. Tak sempat lap rambut. Sebab nak solat jemaah. Konon-konon. Sampai solat jemaah, dia kejar imam. Imam tak sampai lagi, dia pergi dah. Dapat 1. Baik sebenarnya kat rumah je. Taklah berdosa. Dapat 1. Ataupun imam nak naik daripada sujud, nak naik rakaat seterusnya ke, Allah, macam tu baru, dia dah gerak dah kepala dia. Dia kata bukan potong pun. Ketika imam dalam kedudukan bongkok macam tu, baru aku angkat kepala. Bila imam dah berdiri, aku baru bongkok. Bukan potong pun. Cuma cocok je. Duk rapatlah ke imam je. Kalau naik kereta tu, dia kut belakang. Tak potong pun. Sekadar gitu je kalau naik kereta. Aku tak potong imam pun. Kalau orang konvoi tu kan dia ada dia punya, apa dia panggil? Marshal lah. Marshal kat depan dia tu. Yang ni kena dengar cakap dia ni. Kalau naik motor ramai-ramai ke apa, konvoi ke apa, dia kena dengar ni. Kat depan ni. Jangan potong dia. Aku tak potong, aku main gini. Gitu aja. Kadang-kadang gitu je. Lain kali jangan bawa dia untuk kita. Jangan konvoi, jangan bawa dia ni. Dia imam tak pergi lagi, bukan imam tak sampai lagi, dia dah gerak dah. Maka
Tak ada ancaman apa-apa, tak berdosa pun, sembahyang sah. Tapi luput pahala berjemaah daripada 27 jadi 1 pahala dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada terima ancaman dan ada terima ancaman daripada syarak. Jika dia mendahului imam. Yang tadi dia sama dengan imam. Yang ni mendahului imam. Apa ancaman dia? Tengok ancaman dia apa. Ditakuti atas orang yang berbuat demikian. Maknanya dia pergi dulu. Maknanya imam tak turun lagi, dia turun dulu. Dia gini. Ni makmum gini, baru imam pergi. Sujud, baru imam sujud. Itu dulu. Angkat kepala, dia naik dulu. Baru imam naik. Dia lebih daripada imam. Maksudnya imam tak angkat kepala, dia angkat kepala dah. Yang ini pun keji juga. Batal sembahyang ke? Tak batal. Ada ancaman ke? Ada. Ancaman apa? Bahawa dijadikan Allah Ta'ala akan kepalanya seperti kepala himar kaldai. Ulama bahas lah. Ni geng-geng kaldai. Begitu. Geng-geng himar kaldai. Kalau orang dulu sebut baral. Kasar ni. Baral ni himar kaldai kahwin dengan kuda. Ya, kahwin kuda. Bapak dia kaldai, mak dia kuda. Dapat anak baral. Bodoh macam bukan. Kuat macam kuda. Kuat macam kuda. Bodoh macam keldai. Gitu. Tu panggil bagal lah. Bagal ni memang Kerambi suka guna bagal lah. Bagal ni dia kuat tapi bodoh. Kuat macam kuda. Tapi kecil macam keldai. Lepas tu kalau orang buat bodoh dan dia tak boleh dapat zuriat, tak ada dapat anak. Dia ambil ke situ je. Itulah keturunan dia. Dia tak dapat. Sebab dia macam mana tah? Dia punya genetik tu lain sikit. Bila dapat anak tu, anak dia jadi pelik sikit lah. Macam cacat macam tu lah. Apa benda tak saya nak sebut. Tak, jadi macam cacat sikit dia punya genetik tu. Dan dia memang tak boleh dapat anak lah. Dia diancam, dibangkitkan nanti macam kepala himar. Dan sebagai ulama kata, apa benda kepala himar pula? Maksudnya otak, cara dia berfikir, perangai dia macam baral. Baral macam mana? Kita tak tahu, macam himar. Sebab apa? Engkau niat ketika takbir makmuman. Maksud makmuman, aku nak ikut dia. Tapi kau potong dia. Tak baral. Kasar. Imam tak pergi lagi, dia pergi dah. Imam tak angkat kepala dia angkat kepala. Tapi dia kata aku nak ikut. Kalau nak ikut, biarlah orang yang dia nak ikut tu pergi dulu baru dia ikut. Dia kata aku nak ikut engkau. Aku nak ikut engkau ni. Boleh tak? Boleh. Tapi dia depan. Bagal tak? Kalau macam tu, janganlah kata engkau nak ikut aku. Kau cakaplah, engkau ikut aku. Sebab engkau nak ada depan. Ini kau cakap engkau nak ikut aku, tapi kau ada depan. Tak bagal lah. Jadi penyakit macam ni memang ada. Malah kalau kita tengok, lama-lama dia amal macam ni, perangai dia pun memang pelik Dia cakap lain, dia buat lain. Maka ulama kata, maksud ancaman berkepala himar, maksudnya perangai dia macam himar, macam kaldai punya perangai. Ada ulama kata bukan perangai macam tu. Nanti dibangkitkan ke akhirat, kepala dia kepala kaldai. Ada kata kita? Macam ulama macam Nabi kata orang perempuan ni adalah daripada rusuk Adam yang bengkok. Kalau kamu nak betulkan dia, jangan kamu betul kuat-kuat, patah. Tapi kalau kamu biar dia akan sentiasa bengkok. Sebagai ulama kata, Nabi cakap orang perempuan ni, Siti Hawa, yang berasal daripada tulang rusuk yang bengkok. Tulang-tulang. Allah ambil tulang untuk buat manusia. Apa masalah? Ada ulama kata bukan. Tulang rusuk kat mana? Ulama dia ada tulang rusuk kat sini. Dia dekat dengan hati. Dia untuk dicintai. Cewah. Tu maksud dia. Dan dia bengkok tu maksud dari sudut apa-apa yang dia buat, dia tak boleh macam lelaki marah-marah gitu. Dia kena lembut-lembut. Itu maksud dia. Bukan maksud dibuat daripada tulang rusuk. Tak. Hawa dibuat daripada tanah juga. Ada kata ulama kata gitu. Itu maksud dibuat daripada rusuk Adam tu. Ada ulama tidak. Dah sebut jelas-jelas daripada rusuk. Rusuk
Sama lah dalam bab ni. Kata dibangkitkan nanti dengan kepala himar. Ataupun diancam seperti kepala himar. Ada ulama kata dibangkit nanti jadi kaldai. Atau jadi himar kepala dia. Ada kata bukan. Maksudnya perangai dia tu. Ada biasalah kan. Ada dua biasa ulama. Satu ambil makna, satu ambil zahir. Yang ambil zahir, dah Nabi kata gitu-gitu lah. Yang ambil makna, bukan tu maksud dia tu. Kan? Dua-dua sama je. Dua-dua boleh. Terima je dua-dua. Okey? Dan jika diperbuat akan dia dengan sengaja. Kalau dia buat tu dengan sengaja, ancaman dia apa? Haram lagi membatalkan sembahyang. Haram maknanya berdosa. Lepas tu batal sembahyang dah. Bila batal ni? Adakah jika dia angkat kepala lebih awal daripada imam, automatik batal? Bukan. Kalau dia cepat daripada imam je, confirm batal? Bukan. Syarat dia yang batal tadi, jika terdahulu daripada imam lebih daripada dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li. Dia lebih cepat daripada imam, dua rukun. Oh, ni melampau. Ni melampau. Kalau satu rukun tu pun melampau, ini dua rukun. Kalau berdiri macam ni, okey, makmum tadi rukuk, imam tak rukuk lagi. Itu ancaman dibangkitkan nanti kepala himar. Ataupun pendapat yang kedua kata perangai nanti jadi perangai himar. Macam baralnya, tak kerti bahasa. Orang tak gerak lagi, dia gerak dah. Itu. Okey. Dan sembahyang tak batal lagi. Tak batal. Kemudian imam tak rukuk lagi, dia yang tidak lah. Maka lagi bertambah haram. Haram kerana dia dah dua rukun. Imam tak gerak lagi, dia dah i'tidal. Adakah batal sembahyang? Tak batal lagi, tapi haram. Dia gerak je untuk sujud, sedangkan imam pun rukuk pun tidak lagi, baru batal. Dia bergerak gitu. Nak gerak sujud ni makmum tadi, barulah batal dan haram. Dua rukun. Memang teruk sungguh lah. Kalau satu rukun, imam tak rukuk lagi, dia rukuk dah, ancaman kepala himar. Dia i'tidal, imam tak rukuk apa lagi, dua rukun, haram, dosa besar dan ancaman kepala himar. Tapi tak batal lagi. Dia turun untuk sujud, belum sujud baru turun aja, barulah batal dan ancaman kepala himar dan berdosa. Kenapa dia cepat sampai dua rukun? Kalau sujud tu, imam sujud, dia sujud. Dia duduk di antara dua sujud. Imam tak bangkit lagi. Ancaman kepala himar tak batal. Dia sujud yang kedua, imam tak bangkit lagi, duduk atas sujud. Haram, berdosa, ancaman kepala himar, tapi tak batal lagi. Imam tak bangkit lagi, dia dah bangkit dah, angkat kepala. Haram, berdosa besar, ancaman kepala himar dan batal sembahyang. Dia bukan dua rukun lebih sikit. Kenapa dia cepat sampai dua? Rasanya dia nak jadi imam ni. Lain kali bagi dia jadi imam tengok. Cepat pada imam sampai dua rukun. Dua rukun fi'li bukan dua rukun qauli. Rukun qauli tak masuk. Contohnya masa Fatihah macam mana? Imam tak baca Fatihah, dia baca Tihah dah. Dia diancam dengan kepala himar ke? Tak. Sebab itu bukan rukun fi'li, itu rukun qauli, tak ada masalah. Habis sunat yang kata amin baru baca Fatihah, itu sunat. Imam tak baca Fatihah, dia baca Fatihah dah, tak ada masalah. Sah. Itu tak ada ancaman apa. Rugi sunat, rugi pahala sunat aja. Ataupun itu je lah. Apa lagi? Imam tak baca tahiyat lagi, dia baca tahiyat dah. Itu tak dapat ancaman apa-apa. Sebab itu bukan rukun fi'li, bukan rukun perbuatan. Itu tak ada masalah. Okey. Demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li dah sebut tadi. Daripada ketiadaan uzur. Oh, tak ada uzur. Bukan, jap. Okey. Demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan. Ni pun penyakit juga ni. Ni nyakit teh, ni nyakit teh. Nyakit habis teh. Nyakit ni nyakit. Apa dia? Yang tadi imam tak gerak, dia gerak dulu. Yang ini imam gerak dah, dia tak gerak-gerak lagi. Nyakit juga. Imam gerak dah, imam dah sampai sujud, dia tak sujud lagi. Imam dah duduk di antara dua sujud, dia tonggek seorang-seorang lagi sujud. Ni.
Malah ada yang imam, contoh sujud tadi, imam sujud, dia sujud. Imam duduk di antara dua sujud, dia belum lagi. Imam sujud yang kedua, dia masih lagi belum. Ada penyakit ni. Ada juga imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam i'tidal pun dia tak rukuk lagi. Ini penyakit juga. Penyakit ni penyakit. Tadi penyakit cepat daripada imam. Satu rukun atau dua rukun atau lebih daripada itu batal. Yang ini imam dah pergi, dia tak pergi. Ataupun jenis tak dengar cakap. Jadi tak ikut arahan. Ada. Ini kalau nak ajak perang, jangan ambil ni. Jadi geng kita, suruh dia jadi, kau masuk askar lain lah, jangan ikut kami. Masalah, orang bagi arahan, dia tak pergi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pula 2-3 saat. Kau buat apa? Nak baca Fatihah tu kita bab lain. Yang tak sempat baca Fatihah tu nanti dulu. Itu bab kan? Itu bab lain. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Apa salah dia 2 saat 3 saat kat situ? Buat apa? Subhana rabbiyal azim. Nak apa nak buat sunat? Imam pun di Allahu Akbar. Diri. 1-2 saat baru Allah. Lainlah sakit lutut, sakit nak gerak tu lambat, nak masuk gear dulu untuk gerak. Lain tu. Itu tak ada, dia memang perangai gitu. Dah sujud. Imam Allahu Akbar. Dia dah sujud lagi. Mungkin nak baca yang sunat lah kan? Lepas tu baru gerak. Ada 2-3 saat kat situ. Imam sujud balik. Dia duduk lagi. Rabbi fili warhamni kot. 2-3 saat baru gerak. Allahu Akbar. Imam tahiyat. Ni paling banyak jadi. Imam pun Allahu Akbar. At-tahiyat. Tahiyat. Dia duduk ada lagi. Oi. Khabar tak khabar? Buat apa? Nak doa. Nak mana? Taklah batal. Tapi jenis tak ikut arahan. Itu kalau masuk askar tu, kiri kanan tu, memang kena pumping 100 kali. Orang kata kiri pusing, dia lat dulu. 2-3 saat baru dia pusing. Okey. Jenis tak ikut arahan. Orang macam ni juga masalah juga. Cuma lebih masalah tadi yang cepat daripada imam. Yang lambat pada imam tadi masalah kecil lah. Masalah juga. Okey. Tapi jika ketinggalan daripada imam 2 rukun fi'li daripada ketiadaan uzur seperti orang muafiq, maka batal. Demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li daripada ketiadaan uzur seperti orang muafiq. Itu bukan munafik tu. Itu muafiq. Maksudnya imam dah bergerak, dia tak gerak lagi 1 rukun. Imam gerak lagi 1 rukun, dia tak gerak lagi 2 rukun. Imam gerak untuk ke rukun yang ketiga, dia masih lagi tak bergerak, batal sembahyang. Okey. Imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam i'tidal, dia tak rukuk lagi. Tapi dapat ancaman ni, ancaman juga. Imam gerak untuk sujud, dia tak rukuk lagi, maka batal. Jadi kita dapat faham, mendahului imam 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan, batal. Lambat daripada imam 2 rukun perbuatan juga batal. Jadi jangan sampai 2. Kalau 1 cepat daripada imam 1 rukun, lambat daripada imam 1 rukun, tak batal. Tapi ada ancaman-ancaman tadilah. Cepat daripada imam 2 rukun, imam tak pergi, dia girah 2 rukun. Lambat daripada imam 2 rukun pun tak batal. Lebih daripada itu baru batal. Kecuali uzur. Uzur tak ada masalah. Uzur benda. Orang muafiq tak sempat habis Fatihah. Dia muafiq, tapi dia tak sempat habiskan Fatihah. Dia wajib habiskan Fatihah. Maka imam rukuk, dia tak boleh rukuk, batal. Dia habiskanlah Fatihah. Imam i'tidal, dia tak habis Fatihah lagi. Dia wajib habiskan Fatihah. Imam sujud, dia tak habis Fatihah lagi. Dia wajib habis. Itu ketinggalan banyak tu, tak batal. Sebab dia tak sempat habiskan Fatihah dia, dan dia muafiq, dia dimaafkan 3 rukun panjang ataupun keseluruhan 5 rukun. Sebab dia tak habiskan Fatihah. Itu dia maaf sebab uzur. Dia panggil uzur. Tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Sedangkan dia muafiq, dia bukan masbuk. Kalau dia masbuk, imam rukuk, terus dia rukuk. Dapat tamakninah ketika rukuk, dapat rakaat. Selisih dengan imam ketika rukuk, tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Nanti tambah lepas imam salam. Tapi kalau dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Imam rukuk pun biarkan, wajib habiskan Fatihah juga. Imam i'tidal, contohnya dia terlupa baca Fatihah. Tengah-tengah waladhdallin amin. Orang lain semua baca Fatihah dah. Dia kata, oh, imam baca surah. Dia nak baca Fatihah. Dia dengar imam baca surah. Oh, sedap. Allah sedap. Allah sedap. Dengar imam baca surah.
Padahal dia wajib baca Fatihah. Tiba-tiba imam pun Allahu Akbar. Sudahlah. Aku tak baca Fatihah lagi. Itu uzur lah dia panggil. Maka dia wajib baca Fatihah. Kalau dia rukuk, batal sembahyang makmum tadi. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam i'tidal, dia tak boleh rukuk. Dia rukuk batal, dia kena habiskan Fatihah. Imam sujud, dia kena habiskan baca Fatihah. Imam duduk di antara sujud, dia kena habis. Kalau dia dah habis, rukuk i'tidal kejar imam. Dimaafkan 3 rukun panjang atau 5 rukun. Rukuk i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, ada angin naik balik. Itu 5 rukun ataupun 3 rukun panjang. Kerana dia tak sempat habis Fatihah, dia lupa tadi. Dia uzur. Itu tak apalah. Itu tak ada ancaman apa-apalah. Maka iaitu dimaafkan ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Kerana tak habis baca Fatihah tadi. Kerana mentamamkan, iaitu menyempurnakan Fatihahnya. Adapun jika memperbuat akan dia dengan lupa, dia buat tu dengan lupa, maka tiada haram dan sunat kembali muafakat bagi imamnya pada barang yang ada imam padanya, dan tiada batal sembahyangnya dengan ini bertambah, dengan pertambahan tu. Jika dia lupa, tak haram. Dia lupa maksudnya dia tersilap. Imam rukuk, imam tak rukuk lagi, dia rukuk dah. Imam tak i'tidal lagi, dia i'tidal dah. Imam tak sujud lagi, dia sujud dah. Dia tersilap. Lupa tu tersilap. Maka taklah haram. Habis tu dia buat macam mana tu? Dimaafkan bagi dia. Itu kalau imam tak pergi, dia pergi dah. Ataupun terlambat pun sama juga. Imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Terlupa. Tak tersilap. Imam dah sujud, dia tak sujud lagi. Maka dimaafkan. Tak ada masalah. Dimaafkan. Dan diriwayat apa dah? Dan diriwayatkan bahawasanya apabila dihantar mayat ke dalam kubur. Kita habiskan dekat faedah kot. Ni baca aja ni. Dan diriwayatkan bahawasanya apabila dihantar mayat ke dalam kubur dan datang akan dia 4 api. Ketika masuk dalam kubur, 4 api akan datang. Datang sembahyangnya memadamkan ia 1 api. Ketika masuk kubur, api akan datang 4. Maka kalau kita jenis orang sembahyang tu akan padamkan api yang pertama. Dan datang puasanya memadamkan akan 1 api. Kalau dia jenis puasa tak tinggal, puasa dia akan padamkan 1 lagi api. Dan datang sedekahnya memadam ia akan 1 api. Kalau dia jenis orang yang suka bersedekah, maka sedekahnya tadi akan padamkan api tu. Sedekah ada 2, sedekah wajib dan sedekah sunat. Sedekah wajib tu kita panggil zakat. Sedekah sunat tu yang sedekah-sedekah yang lain. Maka sedekah tadi akan memadamkan api yang ketiga. Dan datang sabarnya memadamkan ia akan api yang keempat. Jika dia jenis orang sabar, api keempat terpadam dengan sabarnya tadi tu ketika masuk kubur. Dan diriwayatkan bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan 1 malaikat di bawah arash. Baginya 4 muka. Yang ni kita tak nak bayang macam mana. Allah ciptakan 1 malaikat di bawah arash. Ada 4 muka. Antara 1 muka kepada 1 muka 1000 tahun perjalanan. Tak boleh nak bayang macam mana. Sebab malaikat pun dicipta daripada nur. Kita tak faham. Ada 1 juta malaikat dalam masjid ni. Boleh aja. Pun kita tak boleh. Macam mana tak lemah ke ada 1 juta duduk dalam ni. Tak boleh fikir malaikat. Sebab dia cahaya. Bila cahaya, senang aja. Kita nak faham malaikat ni senang aja. Banyaknya cahaya yang ada, tetap juga macam tu kita kat dalam ni. Tak lemah pun. Kalau kita pasang lagi 10 lampu, ada cahaya pun tak lemah. Macam tu juga kita duduk dalam ni. Kalau ada kita pasang lagi 100 lampu pun kita macam tu juga. Cuma makin lama makin terang aja. Itu aja. Kalau kita pasang 1 juta lampu dalam tempat ni pun, tetap juga kita tak lemah pun. Cuma lagi terang. Jadi itulah malaikat. Jika banyak mana 1 juta, 10 juta dalam tempat ni pun boleh. Tak ada masalah. Dia makin terang. Kita tak boleh faham macam mana penciptaan malaikat daripada nur, daripada cahaya. Jadi tiba-tiba ada 4 muka. Kita pun tak tahu macam mana muka. Sebab malaikat bukan macam kita. Dia daripada cahaya. Jadi macam mana? Wallahu a'lam. Ada 4 muka. Setiap 1 muka 1000 tahun perjalanan. Besarnya dia. Maka muka yang pertama menilik kepada syurga dan berkata ia, bahagialah orang-orang yang masuk akan dikau. Muka yang pertama menghadap kepada syurga, bahagialah, didoakan bahagialah siapa yang dapat masuk syurga. Dan muka yang kedua menilik kepada neraka.
berkata ia celakalah bagi orang yang masuk akan dikau. Dan muka yang ketiga menilik kepada arash, maksudnya memandang arash. Arash Allah. Arash ni apa? Arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan berkata ia, subhanallahi ma a'zamak, maha suci Allah, alangkah agungnya engkau wahai arash. Arash ni maksud besarnya apa, arash Allah. Perumpamaan, ulama kata nak faham arash ni besar mana, tapi bukan besar macam tu, untuk faham agak-agak aja, untuk buat nisbah aja. Padang yang besar, padang pasir yang besar, kita ni seumpama, bukan kita, cakrawala, bumi cakrawala ni, Bima Sakti kita panggil ni, kita ni hanya sebesar cincin aja daripada padang pasir yang luas. Nak banding arash dengan bumi, bukan kita, bumi ni semua pun bersatu aja. Bukan nak kata besar tu, besarnya sampai tak boleh nak bayang. Arash ni makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling besar. Makhluk, bila makhluk bermakna Allah cipta, dia bukan Tuhan. Dah kata makhluk, Allah cipta, bukan Tuhan lah. Ya, bukan Tuhan. Dan muka yang keempat sujud ia dengan dia. Muka keempat ni sujud. Dan berkata ia, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan bagi malaikat itu 5 kali bergerak di dalam sehari semalam. Malaikat tadi yang bawa arash tadi, dia bergerak sehari semalam 5 kali. Pada ketika masuk sekali waktu semayang yang 5. Masuk je waktu semayang dia akan gerak. Kita tak nak fikir macam mana. Sebab masuk waktu semayang ni berbeza setiap tempat. Kat sini baru masuk subuh, baru habis. Kat tempat lain baru masuk subuh. Macam mana malaikat tu nak gerak? Wallahualam. Sebab dia daripada cahaya. Tak tahu macam mana. Kita boleh baca aja. Habis tu nanti lepas subuh ni masuk, tak lama subuh sana pula. Habis malaikat tadi gerak. Macam mana? Kata malaikat tadi bergerak sehari 5 kali aja ketika masuk waktu. Di setiap tempat masuk waktu yang berbeza. Macam mana? Tak tahu. Sebab dia cahaya kan. Ya? Bila dia bergerak, maka dikatakan baginya, diam olehmu, wahai malaikat, diam. Maka berkata malaikat yang ada 5 muka tadi, betapa aku diam. Engkau suruh aku diam, macam mana aku nak diam? Dan sungguhnya telah datang waktu yang engkau fardukan sembahyang atas umat Muhammad SAW. Wahai Tuhan, engkau telah memfardukan umat Muhammad kita semua untuk sembahyang 5 waktu. Bila masuk waktu aku bergerak, bila aku bergerak engkau suruh aku diam. Kata malaikat tu. Sedangkan dah masuk waktu sembahyang, maka dikatakan baginya, diam olehmu, diam malaikat. Sungguhnya telah aku ampunkan bagi orang yang mengambil air sembahyang dan sembahyang ia daripada umat Muhammad SAW ketika masuk waktu tadi. Kat situ habis lah. Ini kelebihan-kelebihan sembahyang. Masuk kita faidatun, kata empunya kitab Zakhiratul Abidin. Aku lihat akan jemaah mengingkar mereka itu akan beberapa hadis yang datang pada kelebihan sembahyang dan beberapa fadail, sekira-kira barang yang ada padanya daripada banyak pahala yang besar dan pahalanya atas amal yang sedikit, yakni demi umurku. Ini cerita ni kita akan baca nanti akan datang. Bukan akan datang, pagi esok je. Asal pula tiap hari pagi esok? Esok minggu kedua. Kebetulan esok 8 hari bulan ni kan. Minggu kedua hari Ahad. Pagi esok kita sambung. Dan kita akan sambung sampai kelebihan zakat pula. Kelebihan zakat. Kat sini orang kaya-kaya kan. Jangan tak bayar zakat. Nanti kita tengok kelebihan zakat dan ancaman orang tak bayar zakat. Ni. Bila ni? Esok pagi. Wallahu a'lam. Kita masuk faidatun dan empunya kitab Zakhiratul Abidin. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.